bab sifat atau gambaran neraka, dan bahawasanya neraka itu telah pun diciptakan, dijadikan. Wasaqan yaqul, seseorang berkata, wasaqat ainuhu, mengalir matanya. Wa taghassaqal jurhu, dan luka itu mengalir. Yani air luka tu, air bisa dia ataupun nanah yang mengalir. Ka'anna al-ghassaq wal ghasiq wahid, semacam ghassaq dan ghasiq ini sama jua maknanya. Ghislin kullu syai'in ghasaltahu fa kharaja minhu syai' fa huwa ghislin. Ghislin ialah setiap sesuatu yang kau basuh lalu keluar sesuatu darinya, yakni kekotoran darinya itu, maka itulah ghislin. Fi'lin, yakni atas wazan fi'lin daripada ghasl, mana basuh, minal jurhi wad dabar. Basuh apa? Basuh luka, wad dabar, dan apa ni, kudis lah. Ikrimah berkata hasabu jahannam, maknanya hatab. Asab dengan makna hatab, yakni kayu api atau bahan bakar, bil habasyiyah, yakni mengikut bahasa Habasyah. Hasab itu. Wa qala ghairuhu, orang lain berkata hasiban ar-rihul asif, yakni angin yang kencang. Wal hasib, angin yang kencang itu yaitu hasib itu apa? Yaitu ma tarmi bihi rih minhu, yaitu apa yang dilontarkan oleh angin yang kencang. Hasabu jahannam ma yurma bihi fi jahannam, yaitu apa yang dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Hum hasabuha, mereka lah yang dicampakkan, yakni kufar itu, orang-orang kafir itu, mereka lah yang dicampakkan ke dalam neraka itu, yakni sebagai bahan bakar. Wa yuqalu hasaba fin nar, dan dikatakan, yakni digunakan dalam bahasa Arab dalam muhawarah mereka, yaitu hasaba fil ard. Apa maknanya zahaba? Hasaba fil ard maknanya pergi, telah pergi. Hasab mustaqqun minal hasba. Hasab itu pecah, terbit daripada hasba. Maknanya apa? Hasba itu al-hijarah, batu, anak batu. Sadid qayhun wa damun. Sadid maknanya nanah dan darah. Khabat tafiat. Khabat maknanya tafiat, padam atau terpadam, mati, api. Turun tastakhrijun, yani kamu keluarkan, turun, kamu nyalakan. Aura itu maknanya auqattu. Aura itu maknanya auqattu, telah aku nyalakan. Lil muqwin lil musafirin. Muqwin itu maknanya untuk orang-orang musafir. Qi, apa makna qi? Yani al-qafr, yani padang sahara ataupun padang gersang. Ibnu Abbas berkata siratul jahim. Apa makna siratul jahim? Sawaul jahim, sawaul jahim wa wasatul jahim, yani bahagian tengah neraka. Itulah yang dikatakan sirat, siratul jahim. Sirat di sini dengan makna bahagian tengah neraka. La syauban, apa makna? Yukhlatu ta'amuhum wa yusatu bil hamim, dicampurkan makanan mereka. Wa yusatu, dan disusuli dengan hamim, yani air panas. Zafirun wa syahiq, zafirun wa syahiq. Sautun syadid, mana suara yang keras dan suara yang lemah. Wirdan, maknanya aitashan, maknanya orang-orang yang dahaga. Ghayyan, maknanya khusranan, rugi. Mujahid berkata yusjarun, mana tuqadu bihim an-nar. Yusjarun, dinyalakan api neraka dengan mereka, yani mereka sebagai bahan bakar. Wa nuhasun, mana as-sufr, yani tembaga. Tusabbu, yusabbu fi ala ru'usim, dituangkan ke atas kepala mereka, yani apa ni, air tembaga itu dituangkan di atas kepala mereka. Yuqalu, dikatakan dzuqu, dzuqu bashiru, mana alamilah, jarribu, rasailah. Walaysa hadza min dzauqil fam, ini tidak termasuk dalam rasa dengan mulut, tidak, rasa dengan mengalaminya, menderitainya. Marij mana khalis minan nar,
Khalis minan nar. Khalis minan nar maknanya betul-betul tulen daripada api. Marajal amir ra'iyatahu, apa maknanya? Idza khallahum ya'du ba'dhum ala ba'd. Marajal amir ra'iyatahu, pemerintah membiarkan rakyatnya bercelaru. Yani apabila dia membiarkan rakyatnya menyerang, sebahagiannya menyerbu sebahagian yang lain, bertindak kasar terhadap sebahagian yang lain, mana dia marij multabis, maknanya yang bercampur baur. Marija amrun nas, apa maknanya? Ikhtalata, bercampur baur keadaan orang. Marajal bahrain, dia mencampurkan dua laut. Marajta dabbatak, apa makna marajta dabbatak? Yaitu idza taraktaha, apabila engkau membiarkannya. Marajta dabbatak, engkau membiarkan binatangmu. Ini ikut suka dia nak pergi ke mana, nak bercampur dengan hak mana, ikut suka dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Wahab, katanya, saya telah mendengar Abu Dzar berkata, Nabi SAW pernah berada dalam satu perjalanan. Faqala, maka baginda berkata, abrid, tunggulah sejuk, biar sejuk. Yani biar sejuk dulu keadaan cuaca. Thumma qala, kemudian selepas tu pula dia kata, abrid, biar sejuk. Hatta fa'al fai, yakni litulul, sehingga nyata bayang pusu, sehingga nyata bayang pusu. Thumma qala abridu bis salah, kemudian baginda bersabda, biarlah sejuk untuk bersembahyang. Mana tunggulah sejuk untuk bersembahyang, kerana panas yang bersangatan itu min fayhi jahannam, adalah berpunca daripada wak panas, kepanasan neraka jahannam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Nabi SAW bersabda, abridu bis salah, tunggulah sejuk untuk bersembahyang, kerana panas sangat itu adalah berpunca daripada fayhi jahannam, adalah berpunca daripada kepanasan neraka jahannam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu hal kepada Tuhannya, katanya, Tuhanku, sebahagianku telah memakan sebahagian yang lain. Maka Tuhan mengizinkan kepadanya untuk menguap, satu nafas untuk bernafas, satu nafas pada musim sejuk, yakni kesannya dapat dirasa pada musim sejuk, dan satu nafas pada musim panas, yakni kesannya dapat dirasakan pada musim panas. Fa ashaddu ma tajidun min az-zamharir, yakni kesejukan yang kamu dapati daripada sejuk sangat tu, musim sejuk yang kuat itu adalah berpunca daripada sejuk neraka tu. Begitulah juga sebaliknya, hak panas yang kamu rasakan yang bersangatan itu adalah berpunca daripada neraka juga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Jamrah Ad-Dhubai, katanya, saya duduk dekat Ibnu Abbas di Mekah. Kuntu ujalisu, aku duduk dekat Ibnu Abbas, maknanya aku duduk bersama dia lah, duduk sekali dengan dia di Mekah. Lepas pada tu aku pun mengalami demam. Faqala abridha anka bima'i zamzam, sejukkan demam itu dengan air Zamzam. Sejukkan tubuh engkau itu, demam engkau itu dengan air Zamzam, sehingga hilang kepanasannya dari tubuhmu. Kerana Rasulullah SAW bersabda, hiya, yakni kepanasan itu, min fayhi jahannam, berpunca daripada kepanasan jahannam. Fa abriduha bil ma, maka hendaklah kamu sejukkannya dengan air, atau katanya dengan air Zamzam. Hammam syak, hammam ragu dalam ini bil ma' ataupun bima'i Zamzam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, demam itu adalah daripada fauri jahannam, yakni kepanasan jahannam. Fa abriduha ankum bil ma', maka sejukkanlah dia, sejukkanlah demam itu
dengan air sehingga ia hilang dari kamu. Ankum, an litark. Diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'. Seperti tadi juga. Satu lagi daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demam itu daripada kepanasan ataupun wap neraka jahannam, fa'abriduha bil ma', maka sejukkannya dengan air. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kamu ini, yakni api kamu di dunia ini adalah satu bahagian daripada 70 bahagian neraka, yakni api neraka jahannam. Orang berkata, wahai Rasulullah, itu pun sudah cukup, itu pun padah dah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fuddilat alaihin nabi 99. Api neraka itu dilebihkan kepanasannya dari api neraka dunia ini dengan 69 juzuk semuanya. Dengan 69 juzuk semuanya, tiap-tiap satu daripadanya itu, tiap-tiap juzuk daripada api neraka jahanam itu seperti panas api dalam dunia. Jadi berganda-gandalah kepanasannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la daripada ayahnya Ya'la bahawa dia mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, wa nadau ya maliku, mereka berseru, oh penjaga, yakni penjaga neraka, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu mematikan saja kami ini. Gitu dalam Quran itu. Diriwayatkan daripada Abi Wa'il katanya, dikatakan kepada Usamah, yang orang berkata kepada Usamah, alangkah baiknya kalau engkau pergi kepada si fulan itu dan engkau bercakap dengan dia, yakni engkau menasihatinya ataupun engkau bercakap dengan dia. Qala innakum latarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum. Betul-betullah kamu ingat aku bercakap dengannya melainkan aku memperdengarkan kepada kamu. Maknanya kamu ingat aku ni kecek depan kamu saja. Sesungguhnya aku bercakap dengan dia pada ketika sunyi. Duna an aftaha baman, tanpa aku membuka mana-mana pintu. Mananya percakapan ataupun perbualan aku dengannya. La akunu awwala man fatahahu, aku tidak mahu aku termasuk di antara orang yang mula-mula membuka pintu itu. Wala aqulu li rajulin, dan aku tidak berpendapat terhadap seseorang lelaki walaupun ia sungguh pun ia adalah pemerintahku, bahawa dia adalah orang yang terbaik. Aku tidak berpendapat begitu setelah aku mendengar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, apakah yang kau telah dengar itu? Dia berkata, Usamah berkata, aku telah mendengarnya berkata, yuja'u birrajul, akan dibawakan seorang lelaki, akan dibawakan orang pada hari kiamat, seorang lelaki pada hari kiamat, fayulqa finnar, maka dicampakkan dia ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabuhu finnar, fatandaliqu aqtabuhu finnar, maka terkeluar dengan segera ususnya memanjang dalam neraka itu. Fayaduru kama yadurul himar birahahu, maka dia pun berputar seperti mana berpusingnya himar memusingkan kisarannya. Fayajtami'u ahlun nar alaihi, maka ahli neraka berkumpul melihatnya, seraya mereka berkata, ai fulan, oh fulan, masya'nu, kenapa dengan kamu? Bukankah engkaulah yang menyuruh kami melakukan perkara baik dan engkau menegah kami daripada melakukan perkara mungkar? Qala, kata orang itu, memang aku menyuruh kamu melakukan perkara baik, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Memang aku menegah kamu daripada perkara mungkar, tetapi aku sendiri melakukannya. Warawahu Undur an Syu'bah anil A'mash. Bab sifati iblis wa junudihi. Bab gambaran iblis dan bala tenteranya, sifat iblis dan bala tenteranya.
Mujahid berkata, wa yuqdhafun, maknanya yurmaun, dicampakkan. Duhuran, maknanya matrudin, dalam keadaan mereka itu dihalau, disingkir, tersingkir. Wasib, maknanya daim, berkekalan. Ibnu Abbas berkata madhuran, apa maknanya matrudan, maknanya tersingkir, terusir. Wa yuqal, dan dikatakan maridan, maknanya maridan mutamarridan, dalam keadaan derhaka. Batakahu, apa maknanya? Qata'ahu, memotongnya. Wastafziz, maknanya istakhiffa, gunakan, gerakkan. Bi khailika, bi khailika maknanya al-fursan, tentera-tentera berkuda. Warrajil, maknanya ar-rajalah. Rajil maknanya ar-rajalah, maknanya tentera-tentera yang berjalan kaki, pejalan kaki. Wahiduha, wahidnya mufradnya rajil, seperti sahib jamaknya sahab, tajir jamaknya tajir. La ahtanikanna, maknanya la astasilanna, aku akan menghapuskan, mencabut sampai ke akar umbi. Qarin maknanya syaitan. Qarin mana teman, maksudnya di sini syaitan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW telah disihir. Qala wa qala al-Laits, kata apa ni, qala wa qala al-Laits, Laits bin Sa'ad, Laits berkata, kataba ilayya Hisham, Isa Hisham. Jadi anak murid Hisham ni, Isa kata seperti dia, Isa suhiran Nabi SAW. Hak ni Laits kata Hisham telah menulis surat kepadaku bahawa dia telah mendengar hadis ini dan mengingatinya, menghafalnya daripada ayahnya, daripada Aisyah. Katanya Nabi SAW telah disihir sehingga dia berasa, dia perasan bahawa dia telah melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Sehinggalah pada suatu hari dia berdoa dan berdoa. Kemudian dia pun berkata, kamu ingatkah? Kamu tahukah bahawa Allah telah telah memberitahu kepadaku penawar kepada penyakit yang aku deritai ini. Dua orang lelaki datang kepadaku, yang seorang daripadanya duduk dekat kepala aku, seorang lagi duduk dekat kaki aku. Yang salah seorang daripadanya berkata kepada seorang lagi, apa sakit orang ni? Qala, yang seorang lagi itu kata, matbub, yang ni kena sihir. Qala, hak seorang lagi itu kata, man tabbau, siapa yang menyihirnya? Dia kata, Labid bin Asam. Qala, kata hak seorang itu, Jibril dan Mikail. Mikail tanya, fi madza? Dia sihir pada benda apa? Yani dengan menggunakan apa benda? Qala fi mushtin wa mushaqatin. Fi mushtin wa mushaqatin wa juffi tal'atin zakar. Yani pada sikat, sisir, mushaqatin, dan benang-benang hak lebih orang apa nama ni, tenun, tenun, kain itu. Ataupun musyaqatin ini maknanya rambut yang gugur bila disikat. Bila orang sikat rambut gugur, dia guna rambut. Wa juffi tal'atin zakar, dan menggunakan seludang bagi mayang kurma jantan. Begitu je. Qala, kata Mikail, fa aina huwa? Di mana letaknya? Di mana berada ini benda tadi? Katanya fi bi'ri Dharwan, iaitu dalam telaga Dharwan. Maka Nabi SAW keluar kepadanya. Fakharaja ilaiha Nabi SAW, keluar kepada Aisyah. Fakharaja ilaiha Nabi SAW, ilaiha tu keluar di sini bukan kepada Aisyah, ilaiha ila bi'ri Dharwan, pergi kepada telaga tu. Kemudian dia balik, dia pun kata kepada Aisyah, hina raja'a, bila dia balik, nakhluha ka'annaha ru'usus syayatin, yakni pokok kurma yang ada berdekatan dengan situ macam kepala syaitan. Fakultu, saya pun tanya, kata Aisyah, istakhrajtahu, engkau telah minta orang keluarkankah?
Dia kata tidak. Adapun aku, Allah telah sembuhkan aku, dan aku tidak mahu menimbulkan sesuatu kekalutan di kalangan orang ramai. Thumma dufinat al-bi'r. Selepas itu telaga tu ditutuplah, ditimbus. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan menyimpul di atas belakang tengkuk seseorang dari kamu bila dia tidur, atau bila dia nak tidur, atau bila dia telah tidur. Thalatha uqad, 3 simpulan. Dia pukul pada setiap simpulan di tempatnya sambil dia berkata, dia tepuk, dia pukul dan dia kata, alaika lailun tawilun farqun, teruskan tidur, malam masih panjang lagi, tidurlah. Kalau seseorang itu terjaga, maka dia sebut Allah, ingat kepada Allah, atau menyebut nama Allah, in hallat uqdatun, terbukalah satu simpulan. Bila dia mengambil air sembahyang, terbuka pula satu lagi simpulan. Bila dia bersembahyang, terbukalah ke semua sekali simpulan itu. Fa asbaha, pagi itu orang tadi akan cergas dan hatinya tenang, hatinya lapang. Wa illa, kalau tidak, pagi itu dia dalam keadaan sedih dan dalam keadaan malas. Diriwayatkan daripada Abdullah, katanya disebut di hadapan Nabi SAW seorang yang tidur pada waktu malam, ataupun seorang yang tidur lailahu, sepanjang malamnya hingga ke pagi. Qala, Nabi SAW berkata, itu orang yang telah dikencing oleh syaitan ke dalam 2 telinganya, atau dia kata ke dalam telinganya. Sekatulah. Ini habis dah tentang sifat ataupun kejadian neraka, kejadian surga. Sekarang ini masuk pula tentang kejadian ataupun sifat dan gambaran neraka pula. Semua ni adalah termasuk di dalam kejadian Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk lagi dalam bab badil khalq, kejadian alam semesta ini. Termasuklah di antaranya neraka. Dan neraka ni sudah dibuat dah. Wa annaha makhluqatun, dan neraka ini sudah siap diciptakan. Imam Bukhari buat marah ni, dia nak tolak pendapat-pendapat ahli bid'ah ataupun puak-puak yang sesat yang mengatakan neraka tu tak buat lagi. Buat apa dia, kata dia. Buat apa, tak ada siapa dia nak masuk lagi. Jadi dia nak cerita di sini sudah siap dah. Neraka tu sudah siap dah. Kalau tidak siap lagi macam mana? Dalam hadis ni banyak lagi, dalam Quran pun sebut, dalam hadis akan datang kita akan jumpa panah ni berpunca daripada neraka. Punca daripada neraka warna. Dah kalau neraka tu tidak buat lagi, ada dah lah tu. Tapi dah ni puak-puak sesat ni dia tak cara ke hadis-hadis ni, dia tak cara pakai tinggal gitu. Sifat neraka ataupun gambaran neraka. Dan neraka itu sudah siap dijadikan. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari bubuh tu, nak tekankan, nak mengisyaratkan bahawa ada orang yang mempertikaikan tentang kejadian dia tu. Orang kata tak ada lagi. Ataupun ada juga orang sesat lagi, orang kafir, dia kata neraka tu apa dia? Tak ada neraka ni. Akan diciptakan pun tidak. Neraka ni halan ni dah. Penderitaan kita, kesedihan kita, kesusahan kita dalam hidup tu, neraka dah. Dia kata lagu tu. Tu lagi sesat, tak betul tu. Kemudian Imam Bukhari mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang memuatkan perkataan-perkataan yang ada dalam neraka, yang digunakan untuk neraka, sifat-sifat neraka. Sebab dia nak cerita tentang sifat neraka tu. Ghassaqan. Kalau kita ada kitab ni, ni, tapi ramai juga ada. Tengok nombor sebelah. Dia nak mentafsirkan firman Allah SWT, illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak rasa apa-apa dalam neraka tu, tidak minum, tidak makan apa-apa kecuali hak ni ada.
air panas yang bersangatan panasnya, wa ghassaqa, dan nanah. Nanah ada. Ni sifat neraka ni, tempat yang tidak sedap lah. Hak ni jahat ada. Maknanya nanah. Ataupun dia sebut sini, ghasaqat ainuhu, matanya mengalir. Mata mengalirkan ke dia air mata. Neraka tu penuh dengan air mata. Air mata kan. Duk minum air mata. Minum air mata tu, minum sungguh, dan makna sedih. Minum air mata, maknanya sedih, susah duduk dalam neraka tu. Itu makna ghasaq. Hak ni hak dalam Quran sendiri sebut tentang sifat neraka tu. Tapi dia ambil itu sepatah-sepatah ya, cara dia dah lagu tu. Sebelum dia pergi kepada hadis, dia pergi kepada Quran dulu. Wa taghassaqal jurhu, dan mengalir kudis. Kudis mengalirkan kepada dia nanah lah, ataupun air bisa. Itulah ghasaq. Ghasaq tu minuman ahli neraka. Ghasaq dan ghasiq itu sama saja. Ghasq sama saja dari segi bahasa. Ghislin, ghislin tu apa dia? Kekotoran. Kalau kita ghasalah, maknanya sesuatu yang kita basuh. Kalau kain kotor, basuh, hak hitam, hak lepas tu, hak tu menjadi minuman juga kepada ahli neraka. Teruk belakalah. Ini pun gambaran neraka juga. Yang diminum oleh ahli neraka ialah ghislin. Fi'lin, ini dari segi bahasa sajalah. Yang ini dari segi wazan dia tu. Ghislin, fi'lin, wazan itu. Daripada ghasl, yang ini asalnya ialah ghasl, basuh. Basuh ke dia? Jur dan dabar. Basuh luka dan basuh kudih. Basuh kudih air dia tu, bui minum. Itulah kekotoran juga tu, bui minum. Ikrimah berkata, hasabu jahannam. Hatab maknanya kayu api ataupun bahan bakar dalam bahasa Habsyah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Dalam Quran ada sebut, kamu dan hak kamu sembah tu akan jadi bahan bakar ataupun kayu api dalam neraka. Hasabu jahannam. Jadi ini sifat neraka ni juga, kayu api dia ataupun bahan bakar dia kepada dia manusia. Dan apa yang disembah selain daripada Allah, berhala-berhala tu akan jadi bahan bakar di dalam neraka. Wa qala ghairu, orang lain pula kata, hasiban ar-rih al-asif. Hasiban ar-rih al-asif. Inna arsalna alaihim hasiba. Ayat itu, kami lepaskan kepada mereka angin yang kencang. Angin yang melontarkan anak-anak batu. Hasiban. Hasib ma tarmi bihi ar-rih. Wa minhu hasabu jahannam. Mana daripada itulah hasabu jahannam tu, daripada hasib itulah. Hasib ni apa dia? Yang sesuatu yang dilontarkan oleh angin yang kuat, ribut. Anak batu tu kuatlah. Pum, terapa runtuh rumah. Jadi orang yang masuk neraka saat ni, jadi dia dibaling, dilontarkan dengan begitu laju, kuatnya, seperti mana ni, apa ni, ribut melontar batu-batu tadi masuk dalam neraka jahanam. Dengan kuat lagu itulah dilontarkan, seperti mana ribut melontarkan anak-anak batu. Gini, itu maknanya. Sebab hasabu jahannam ma yurma bihi fi jahannam, yani apa yang dilontarkan dalam neraka jahanam. Hum hasabuha, mereka lah yang dilontarkan dalam neraka jahanam itu, yani mereka lah yang menjadi bahan bakar yang dilontarkan ke dalam api neraka. Wa yuqalu, dari segi bahasa digunakan hasaba fil ard, maknanya zahaba. Hasaban makna pergi, mereka pergi masuk ke dalam tu, ke dalam neraka. Itu dari segi bahasa lah asal. Hasab pecah daripada, yang berpunca daripada perkataan hasba. Hasba itu maknanya anak batu, yakni mereka menjadi seperti anak-anak batu yang diterbangkan oleh angin yang kencang. Sadid, apa ni sadid? Sadid maknanya nanah.
Qaih wadam, nanah dan darah. Inilah yang menjadi minumannya. Dia sebut perkataan lain pula. Tadi perkataan ghasak, ni sadid pula. Ni pun jenis-jenis itulah yang menjejekkan bau busuk. Bau busuk. Khabat, maknanya tafiat. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api neraka itu nak padam, zidnahum sa'ira, kami menambahkan bakarannya, kami menambahkan lagi nyalanya, jadi tak terpadam. Tidak seperti api dalam dunia ni, habis gas berhentilah api. Ni dak. Kullama khabat, bila saja nak mati, nyala pula, kuat pula. Zidnahum sa'ira. Tafiat, padam. Turun, afara'aitumul nara allati turun, dalam Quran. Tidakkah kamu perhatikan kepada api yang kamu keluarkan, yang kamu keluarkan daripada batu, daripada pokok kayu dan sebagainya? Macam mana keluar api itu? Mana nak ceritanya, dalam dunia ni banyak sangat bahan-bahan neraka tu ada dalam dunia, cuma dia tersembunyi, duduk di sebalik gas, duduk di sebalik minyak gas, duduk di sebalik gotu, sebalik ni, semuanya bahan bakar. Dalam kayu pun ada juga. Buktinya apabila kita gores, keluar api itu. Ada belaka dalam tubuh kita ni pun ada panah, hak tu ya peluh. Ada belaka bahan tu. Mana satu hari nanti kalau kita ni sesuaikan diri kita ni dengan neraka, dia pergi kot tu, pergi ke situ lah. Akan sesuailah kita ni dengan neraka. Hak mana-mana api ni akan pergi kepada punca dia belakang. Tubuh kita ni pun pergi ke situ juga. Sebab dia sesuai dengan hak tu. Hak sesuai dengan hak tu apa dia? Amalan-amalan maksiat ni, hak jahat ni lah. Hak tu jadi panah. Bila panah dia pergi ke situ, balik kepada tempat asal dia. Auqattu, auraitu maknanya auqattu, aku nyalakan. Dia nak cerita di sini perkataan turun itu. Kalau madhi dia macam mana? Auraitu, turun. Turun itu mudhari' dia. Lil muqwin. Apa makna muqwin? Lil musafirin. Wal qi, apa makna qi? Makna qafr, padang pasir ataupun tanah gersang, tidak ada apa-apa tumbuhan di situ. Qala Ibnu Abbas, begitulah maknanya keadaan neraka tu, mana dia sesuai dengan keadaan tempat dia tu, tempat yang kosong, gersang, tidak sesuai tumbuh apa-apa tumbuh-tumbuhan. Itu maknanya. Ibnu Abbas berkata siratul jahim. Sirat di sini dengan makna bahagian tengah neraka, bahagian tengah neraka. Bahagian tengah ni dia lebih lagi daripada bahagian-bahagian lain. Seperti kita kata bahagian tengah laut, lebih dalam lah daripada bahagian tepi dia. Balik sini tepi, tengah. Balik sana dekat dengan negeri lain pula, tanah lain. Dia tidak dalam. Bahagian tengah tu maknanya dalam. Maknanya yang diseksa di bahagian tengah tu teruk lah. La syauban yukhlatu ta'amuhum wa yusatu bil hamim. Dicampurkan makanan mereka. Thumma inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Bila dia makan pula pokok zakum, hak pahit lepas tu, tak sedap tu, duri-duri makan tu. Lepas pada tu disusuli dengan air panas semua. Bila minum air panas tu jadi hancur lebu, hancur, pecah habis. Perut-perut dia tu, tekak-tekak dia pun pecah. Zafirun wa syahiq, lahum fiha zafirun wa syahiq. Mereka ada suara rengkikan yang kuat dan perlahan. Di sini kata sautun syadid wa sautun dhaif. Rengkikan ni macam himar bunyi. Zafir itu, syahiq itu suara himar. Himar bila dia bunyi, lagu tu lah bunyi himar. Bunyi duduk berteriak tu, huduh lah, teruklah bunyi. Hak derah tu derah, hak ketika lemah tu pun lemah, tapi bunyi juga. Nak ceritanya menderita sakit. Wirdan.
Wirda, apa ni dalam ayat, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami halau orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa kepada neraka jahanam wirda, dalam keadaan apa? Dahaga. Dalam keadaan dahaga. Wirda itu maknanya itashan, dahaga. Ghayyan fasawfa yalqawna ghayya, maknanya husranan, mereka akan menemui kerugian. Mereka akan menemui kerugian. Mujahid berkata yusjarun, apa makna? Thumma fin nari yusjarun, kemudian mereka dibakar dalam neraka. Tuqadu bihim annar, yang dinyalakan neraka itu dengan mereka. Wa nuhasun, nuhas apa makna? Tembaga, sufr, yakni dituangkan ke atas kepala mereka. Ini tembaga ataupun timah yang cair, panas itu, tuang ke atas kepala, tuangkan ke atas kepala. Yuqal, dikatakan, tuan itu sambil tuan itu dikatakan, dzuqu bashiru, alamilah, rasailah. Ini bukan termasuk dalam merasa dengan mulut. Asal zauq itu makna rasa dengan mulut, rasa dengan lidah, tapi di sini bukan makna rasa dengan lidah, rasa dengan mengalaminya, rasa dengan jiwa raga semua sekali. Itu maknanya dzuqu. Marij makna khalis, makna daripada api tulen. Ini dia nak bahas ni perkataan marij inilah. Marajal amir ra'iyatahu, apa makna? Bila dia membiarkan mereka sebahagiannya bertindak kasar terhadap sebahagian yang lain. Marij makna multabis. Marija amrun nas ikhtalata, bercampur baur. Marajal bahrain, ini semua ni nak cerita ni lah, campur baur. Marijat dabbatak, marajta dabbataka idza tarakta, bila engkau biarkan dia. Fahum fi amrin marij, mereka dalam keadaan terbiar lah, itulah yang dimaksudkan di sini. Mereka dalam keadaan terbiar, yang sebahagiannya memberontak terhadap sebahagian yang lain. Hak ni menyalahkan hak ni, hak ni menyalahkan hak ni. Buat tamu lah, kata dia, aku masuk ke dalam neraka. Hak ni kata buat tamu lah, balah pula di situ, cekoh pula dalam neraka. Itu hak ni kata, ya Allah, dah masuk neraka dah, tak apalah. Hak ni buat tadi dia, pasal buat tadi dia ni biar 2 kali ganda lah kena ke dia, pasal dia puncanya. Hak ni kata gitu, hak ni kata dah, tak ada kena-mena, dah dia diri. Macam itulah. Itulah gambaran dalam Quran tentang perbahasan ataupun perbualan dalam neraka. Lepas tu pergi kepada hadis Nabi SAW dalam satu perjalanan panas sangat. Dia pun kata tunggu biar sejuk, maknanya biar lewat sikit lah, pelewat sikit semaya tu. Tak usah semaya di awal waktu, pasal apa padah. Lepas tu dia kata lagi tunggu biar sejuk, sehingga pusu-pusu berbayang. Ada bayang dia, mana pusu ni kan dia rendah. Bila pusu tu ada bayang, pada matahari tu sudah agak rendah lah, sudah condong benar lah, tidak di tengah lagi, tetapi sudah condong benar, lewatlah sikit nak cerita, sehingga sampai ke waktu tu barulah dia kata. Kemudian dia kata abridu bis salah, tunggu waktu sejuk, atau biar sejuk dulu untuk kamu mengerjakan sembahyang, kerana panas yang kuat itu berpunca daripada neraka jahanam, ataupun kepanasan neraka jahanam, puncanya situ. Jadi tunggu biar sejuk. Di sini dia nak cerita, kalau kita kata ada panah, sepatutnya pada masa panas tu lah kita jual hairnya, pada masa panas tu lah kita semayanya. Dan mungkin nak menghadapi hak panas tu, semaya ni yang menyejukkan. Tapi Nabi SAW tidak nak cerita hak tu. Hak ni yang kita alami, bukan nak berfalsafah, nak cerita hak sebenar. Kemudahan dia bagi kepada kita, kalau panas boleh pelewat sikit sembahyang, tidak kata jadi kurang sembahyang kita tu, tidak kata tidak afdal sembahyang kita tu,
bila kita pelewatkan. Di samping tu dia nak cerita punca panah ni mari mana punca panah. Kita kata mari daripada matahari. Hak itulah biasa. Tetapi Maulana Anwar Shah Kashmiri kata tidak. Hak ni saintis tak jumpa lagi dia. Pak kalau kita tanya matahari itu panah dia mari mana pula? Mari mana? Pak kalau dia kata daripada planet lain pula. Pak tu mari mana? Panah. Puncanya dalam hadis ni cerita daripada neraka. Kepanasan yang ada dalam alam semesta ni puncanya neraka. Kepanasan yang ada pada matahari, kepanasan yang ada pada planet mana-mana pun daripada neraka Jahannam. Maknanya neraka Jahannam tu sudah ada. Kalau tak ada macam mana boleh jadi panah ni? Dah berpunca daripada hak tu. Mana hak tu lah hak dulu lagi adanya, lebih dulu lagi ada daripada bumi kita. Sebab kepanasan yang ada dalam bumi kita dia berpunca daripada situ. Hak punca tu lah hak lebih dulu lagi, hak asal lagi. Dia kata daripada situ. Cumanya ya kita rasa bukan panas saja, hak sejuk. Pas sejuk tu kita kata buat atas salji lah, buat atas gini-gini lah, dekat negeri sejuk tu buat dia ada gunung salji dan sebagainya. Yang jadi sejuk tu, punca sejuk tu mari mana? Mari daripada dua nafas neraka. Neraka ni dia bukan ada hak panas saja, hak sejuk pun ada juga. Hak sejuk tu sejuk telajak, hak panas tu panas telajak. Ni dalam hadis hak kemudian ni, neraka tu mengadu hal kepada Tuhan. Kata sebahagian dariku telah memakan sebahagian yang lain. Oleh kerana kuat sangat tu dia kata makan sama sendiri dah. Ni sudah makan sama sendiri dah panah ni. Maka Allah SWT pun benarkan dia bernafas dengan dua nafas. Satu nafas kesannya dapat dirasakan pada musim sejuk. Hak tu hak sejuk, buat keluar hak sejuk tu. Ini hikmah Allah SWT belaka. Kesejukan dan kepanasan tu setakat mana yang diperlukan oleh kita, Allah SWT sediakan daripada bahan yang kita tak boleh pergi dekat langsung, yang mana kita akan hancur luluh kalau pergi dekat. Tetapi sekadar selagi kita duduk dalam dunia ni, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, mata' tu satu kemudahan Tuhan sediakan kepada kita. Kemudahan tu mari daripada benda-benda tu, tapi kita tak berasa. Seseolahnya nikmat ataupun rahmat Allah SWT sudah tapi sehingga layak dengan kita, padan dengan kita. Dua nafas. Satu nafas pada musim panas nyatanya, satu nafas pada musim sejuk. Hak kuat sangat kamu berasa pada musim panas tu, berpunca daripada hak tu. Bahkan segala kepanasan dalam dunia ni daripada dulu sampai sekarang berpunca daripada neraka. Hak sejuk tu pun situ juga marinya punca sebenarnya. Jadi agama hadis ni dia cerita punca hak sebenar. Orang-orang saintis ni kadang-kadang buat kepikiran dia tu dangkal. Bila dia tahu ni punca dia menafikan hak lain. Itu tak kena tu cara lagu tu. Baru dia tahu setakat tu. Kalau kita tanya seperti tadi, lepas tu panah dia tu mari mana pula? Tidak akan berkesudahan. Payah. Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Lepas tu demam ni, masalah demam pula. Demam ni panah. Nak ceritanya panah ni dia bukan duduk pada api saja dalam tubuh kita. Di mana-mana ada kepanasan tu maknanya ada punca. Neraka tu lah, daripada neraka tu lah, berpunca daripada neraka. Maka hak sesuai dengan api ni. Kalau api ni nak memadamkan dia, apa dia? Iaitu air. Hak sejuk. Demam itu saya mengalami demam, kata dia. Ibnu Abbas pun berkata sejukkan demam engkau itu dengan air Zam-Zam. Lepas tu dia kata Nabi SAW bersabda, ia adalah daripada kepanasan neraka Jahannam, maka sejukkanlah dengan air atau dengan air Zam-Zam. Dalam kebanyakan riwayatnya dikatakan sejukkan dengan air. Sejukkan dengan air.
Lagu mana? Banyaklah. Sejukkan dengan air itu, ada yang mengatakan begini, bila demam panas kuat sangat, sejukkan dengan air itu selimut maksudnya. Selimut biar peluh, biar keluar peluh. Air di sini maksudnya peluh, hilanglah panas tu. Itu makna sejukkan dengan air. Ada pula yang mengatakan sejukkanlah dengan air ini, maknanya dengan kita buat sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah SWT, iaitu bersedekah. Walaupun dengan hanya air kita sedekahkan, mana kita buat sesuatu gitu. Mana kalau kita ditimpa kesusahan ataupun kesakitan, salah satu cara untuk kita mendapat kesembuhan ataupun untuk kita terlepas daripada malapetaka itu, iaitu kita buat sesuatu kebaikan. Ada juga yang kata begitu. Ada juga yang mengatakan setengah-setengah demam itu sesuai dengan mandi air sejuk. Mandi air sejuk. Tapi tidak semua demam itu sesuai. Setengah-setengah demam maknanya sesuai. Apa ni, apabila dituangkan dengan air sejuk. Ada pula ulama mengatakan sejukkan dengan air itu mana minum air banyak. Ada setengah-setengah keadaan demam itu boleh sembuh dengan minum air banyak. Kadang-kadang tak boleh minum air, tak boleh. Demam kuat sangat. Bubuh air. Sekarang ni di hospital orang bubuh air. Masuk air. Itu pun termasuk dalam ni juga. Sejukkan dengan air, baru dia sejuk. Macam-macam lah cara. Apa yang penting di sini nak cerita panas tu mari man. No, panas tu. Neraka lah. Jadi sebahagiannya duduk dalam pokok kayu, sebahagiannya duduk di sini, sebahagiannya duduk di sini. Yang paling nyatanya panas tu duduk pada api lah. Tapi hak tidak api pun ada juga bahan api tu, seperti dalam tubuh kita. Kadang-kadang dia jadi panas. Hak tu pun puncanya neraka juga. Sebab itulah dari segi hikmat syariat, apa ni, ambil air semaya, dia itu dengan air. Sebab air itulah yang memadamkan, yang menyejukkan kepanasan itu. Dan anggota-anggota ini yang melakukan maksiat, yang membuatkan panas ataupun sesuai kita dengan tempat panas, bawa kepada neraka. Nak padamkan api itu apa dia? Dengan gunakan air. Sebab itu disuruh ambil air semaya. Suruh sejukkan dengan air itu, padamkan dengan air itu. Sebab itulah. Lepas itu disebutkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, api kamu ini adalah 1 juzuk daripada 70 juzuk neraka Jahannam. Satu bahagian saja. Panah-panah yang kita rasa dalam dunia ni, satu bahagian saja daripada 70. Jadi 69 lagi itu duduk sipah. Dalam setengah riwayat dikatakan 1 juzuk daripada 100 bahagian neraka. Itu dalam riwayat Imam Ahmad, ada di tepi dalam hasyiah kita ni, ada sebut dalam riwayat tu 100. Ini disebutkan 70, maksudnya banyak, sikit sangatnya hak mari pada kita ni api tu, sikit sangat. Hak baki lagi tu duduk situ. In kanat lakafiatan, sahabat pun kata hak tu padan dah. Mana kalau nak kira hak ni pun kita tidak tertanggung dah, api ni kalau nak seksa dengan api ni pun kita tidak tertanggung dah, padan dah. Nabi SAW kata api neraka tu dilebihkan daripada api dunia ni dengan 99. Maknanya hak baki lagi itulah, ataupun 99. 99. Bapa diseksa dengan api neraka hak 99 lagi tu. Pasal pada hakikatnya orang tu tidak ingat kepada Allah yang bersifat dengan sifat nama dia 99. Tak ingat tu. Tak takut ke dia. Padahal dia tu kuat, syadidul iqab, siksaan dia kuat, tak takut, main-main dia. Maknanya begitu. Kita seseorang menafikan, ingkar, tak percaya. Dia tu memberi rezeki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sifat-sifat itulah kita lupa. Terutamanya orang kafir, mana tak percaya langsung. Sebab itu diseksa dengan 99. Dengan 99. Di sini disebut 70. Setengah-setengah ulama mengatakan
Hak masa ni Nabi SAW kata 70, lepas pada tu dia diberitahu pula 100. Setengah ulama mengatakan maksud 70 atau 100 tu maknanya banyak. Hak diberikan kepada kita ni sikit, secebis saja daripadanya. Itu maksudnya. Tidak maksud bilangan yang sebenar. Lepas tu riwayat daripada Safwan bin Ya'la daripada ayahnya bahawa dia mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, wa nadau ya maliku. Dalam setengah-setengah qiraat dia kata wa nadau ya malik, tak ada sebut ku tu, tak habis. Mana seksa ni, teruknya wa nadau ya malik, tak ada habis, tak boleh sebut habis nama. Setengah-setengahnya baca hak kebanyakannya wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Oh, penjaga neraka, kata dia, biarlah Tuhan kamu mematikan saja kami ni. Baik lagi, baik daripada menanggung seksaan yang macam ni. Biar mati, padahal tak akan mati. La yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak akan mati dalam neraka, tak akan mati, dan tidak akan hidup seperti hidup di dunia. Tidak akan, tak ada lagu tu. Hidup lagu lain, hidup lagu lain. Lepas pada tu dia buat mari hadis daripada Abi Wa'il ni, katanya orang kata kepada Usamah, alangkah baik kalau engkau pergi dekat si fulan itu dan engkau bercakap dengan dia. Di bawah tu dia tulis dalam kitab kita ni, huwa Uthman kama fi sahih Muslim, iaitu Sayyidina Uthman. Orang kata kepada Usamah, alangkah baik, molek benar kalau kamu pergi dekat Sayyidina Uthman tu, kamu bercakap dengan dia. Usamah pun kata, kamu ni, kamu ingat aku ni, kalau kecek gapo-gapo kat mesti depan kamu. Tak mesti. Aku ada juga kecek dengan dia, tapi secara sulit. Tak mesti apabila aku kecek ni, kecek depan kamu. Kecek juga, katanya. Tanpa aku membuka mana-mana pintu. Tapi tidak semestinya kecek tu boleh wayak belakang. Perlu wayak belakang, tak mesti. Dia kata begitu. Dan aku tidak mahu, akulah orang yang mula-mula buka pintu. Buka pintu. Aku juga tidak berpendapat terhadap seseorang walaupun dia tu ketua aku, pemimpin aku, bahawa dialah orang yang terbaik. Setelah aku mendengar sesuatu, setelah aku mendengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak kata Uthman ke, setengah ulama kata di sini rajul tadi, fulan tadi, iaitu Walid bin Uqbah, iaitu adik-beradik Sayyidina Uthman, adik-beradik susu, yang telah dituduh minum arak dan macam-macam buat kejahatan. Padahal tidak. Jadi orang minta dia nasihatlah kepada Walid itu ataupun kepada Sayyidina Uthman. Hak ni lah puak-puak apa ni yang benci kepada sahabat ni, dia ambil kesempatan ni, tengok kata dia. Usamah sendiri kata apa dia, ketua dia tidak baik, tidak yang terbaik. Padahal sini nak cerita, kalau kita terima hak ni Uthman pun, maknanya kita ni tidak kata orang selain daripada Nabi SAW ni dia maksum. Tak usah katalah dia ketua nombor 1 pun, dia tidak maksum. Bermakna aku tahu tanggungjawab aku. Aku perlu nasihat, perlu melakukan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kalau patut aku tegur, aku tegur. Tapi tidak mesti aku tegur depan kamu. Itu makna. Bukan makna aku tak tegur. Itu tanggungjawab aku. Tanggungjawab dia saja. Sebagai pemimpin, tanggungjawab pengikut ni pun kena juga. Sebab itulah mana kita boleh tegur dia, sebab dia tu bukan maksum. Dia mungkin ada kesilapan, kesalahan. Tetapi perkara-perkara tu, perkara-perkara hak sulit, kekurangan apa, tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Tak perlu ditonjolkan. Kita perlu baiki secara senyap-senyap. Kalau ia pun, dia pun kata, mereka kata, apa yang kau dengar Nabi SAW bersabda itu? Dia kata, saya mendengarnya berkata, dibawakan seorang pada hari kiamat nanti, dicampakkan ke dalam neraka dia tu, lalu usus dia dengan cepat jadi memanjang, terburai, usus dia tu terburai, jadi panjang. Pasal usus itu kan dia panjang, jadi panjang.
Lepas tu dia duduk terlekat dengan hak tu. Terlekat tu duduk musing keliling. Seperti mana himar duduk musing di sekitar kisaran. Orang zaman dulu dia kisar gandum ke apa ni dengan guna himar. Himar duduk keliling tu, gandum tu terkisarlah gandum tu. Duduk gitu dah musing gitu. Ini pun keadaan orang tu. Lagu tu lah. Pasal apa? Pasal dia memikirkan perut dia. Memikirkan perut dia, tak kira lah dia pemerintah ke, dia gapo ke. Kalau dia mengutamakan hak tu, lagu ni lah jadi. Lagu ni. Orang pun pakak pergi. Ni dalam nak tengok apa ni teruk sangat ni, pelik ni. Lepas tu kenal pula. Hai fulan, kata dia, apa kamu gini? Tidakkah dulu kau suruh kami melakukan perkara baik? Mana molek dah lah zahirnya. Dia kata, ya, aku suruh kamu melakukan perkara baik, tetapi aku tidak melakukannya. Yang ni hak wajib lah ni, hak wajib. Kalau hak sunat tak termasuk ni. Mana kalau seseorang tu mengajar, dia kata suruh ni buat tahajud buat gini, dia tidak tahajud, tidak sampai diseksa lagu ni. Ni dia suruh orang semaya, dia sendiri tak semaya hak fardu 5 waktu tu. Lagu tu. Dia suruh orang buat keluar derma, buat kewajikan gitu gini, dia sendiri hak wajib pun tidak keluar. Lagu tu. Dia suruh orang berlaku adil, suruh orang taat, dia sendiri zalim kalau dia pemerintah. Tu lagu tu. Maka lagu ni lah jadinya. Usama nak cerita di sini bukan Uthman tu lagu tu sifatnya, tidak. Bukan semestinya di sini Uthman dia nak cerita siapa saja pun dia tidak pandai maksud. Boleh jadi siapa saja boleh jadi gini. Aku sendiri pun maknanya. Sebab itu kamu tak usah bimbang lah dengan aku, tak usah duk royak ke aku, apa tak pergi kecek dengan dia, nasihat ke dia. Aku tahulah tanggungjawab aku. Kalau patut aku bagi nasihat amar ma'ruf, aku bagi. Kalau patut aku tegur dia, aku tegur. Mana nak cerita kalangan sahabat ni dia tidak jenis duduk dia bawa diri sendiri, ikut dia lah nak jadi lagu mana. Tidak. Cuma cara aku tegur tu tidak semesti seperti kamu. Kamu ingat kalau aku kecek ni, kecek kamu tahu lah, tak mesti. Hak tak aslinya lagu mana? Tak aslinya suruh orang, tapi kita sendiri tidak buat. Dia tidak tuju kepada Sayyidina Uthman ni. Siapa saja, dia sendiri, siapa saja, macam ni lah jadinya. Masing-masing dengan tanggungjawab sendiri. Bab sifat iblis wa junudihi. Ini bab sifat iblis dan bala tenteranya. Kenapa sekat tulis? Wallahu a'lam.